Di negara Ethiopia, wujud satu kelompok masyarakat Yahudi berkulit gelap yang dinamakan sebagai Beta Israel. Nama kelompok Beta Israel berasal daripada sebutan bahasa kuno Ethiopia atau Habsyah, yakni Gi'is bagi istilah rumah Israel, yang mana ia diguna pakai bagi merujuk kepada kelompok penganut agama Yahudi dalam kerajaan Aksum atau Habsyah, yang mana mereka adalah kelompok yang enggan untuk menukar agama mereka kepada agama Kristian ketika mana Raja Habsyah Ezana of Aksum memeluk agama Kristian. Berbeza dengan kelompok masyarakat Yahudi yang lain yang umumnya menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa peribadatan, kelompok Beta Israel ini sebaliknya menggunakan bahasa Gi'is dalam upacara-upacara ibadat mereka. Selain itu, Gi'is juga menjadi bahasa bagi kitab suci paling penting bagi mereka, iaitu Orit, yang merupakan set Bible Octatus, yakni set 5 buah buku Nabi Musa yang dianggap sebagai Taurat, dan ditambah dengan 3 buah buku yang lain selepasnya, iaitu buku Joshua, Hakim-Hakim, dan Ruth. Tidak ada golongan yang berpangkat rabai dalam kalangan komuniti Beta Israel. Sebaliknya, mereka memiliki para pendeta yang disebut sebagai khahenat untuk menjalankan tugas-tugas hampir sama dengan para rabai dalam kalangan masyarakat Yahudi arus perdana. Golongan Beta Israel juga selain itu tidak mengenali kitab Talmud. Mereka bergantung hanya semata-mata kepada kitab Taurat dalam penetapan sebarang hukum atau peraturan dalam kehidupan. Disebabkan oleh hal ini, golongan Beta Israel tidak memiliki peraturan pemisahan antara makanan serta peralatan untuk memasak daging dan susu yang terdapat dalam undang-undang pemakanan golongan Yahudi arus perdana. Hal ini disebabkan ketetapan yang sedemikian hanya dinyatakan dalam kitab Talmud. Perkara lain yang turut terkenal tentang masyarakat Yahudi Ethiopia atau Beta Israel ini adalah amalan kontroversi mengasingkan wanita-wanita yang sedang haid keluar dari rumah. Dalam pengamalan masyarakat Beta Israel, mereka akan mengasingkan wanita-wanita mereka yang sedang haid ke pondok khas yang disebut sebagai Mergem Gogo, sehinggalah wanita tersebut tamat tempoh haid. Amalan yang tidak wujud dalam kalangan masyarakat Yahudi arus perdana ini menariknya mempunyai kemiripan dengan amalan yang diriwayatkan dalam hadis yang diamalkan oleh masyarakat Yahudi di Madinah. Hal ini justru memperlihatkan bahawa ada kemungkinan yang besar bahawa masyarakat Yahudi di Madinah pada zaman Nabi Muhammad adalah satu komuniti Yahudi yang unik seperti mana Beta Israel, yang mana mereka berbeza dengan masyarakat Yahudi arus perdana pada hari ini. Di dalam sebuah hadis ada menyebut yang bermaksud. Dari Anas Ibn Malik dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila seorang wanita haid di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan makan bersama-sama dengannya, mereka tidak minum bersama-sama dengannya, dan mereka tidak bercampur dengannya di rumah. Lalu ditanya kepada Nabi SAW tentang perkara itu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah satu kotoran. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka selepas itu untuk makan bersama-sama dengan mereka, yakni isteri-isteri yang didatangi haid, minum bersama-sama mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka dalam satu rumah, serta melakukan apa-apa sahaja jua kecuali an-nikah, yakni persetubuhan. Hadis riwayat At-Tirmizi.